sejahtera. Salam satu UTM. Okey, pertama saya ingin minta maaf kerana lewat. Tadi kata Bang dia ikut dia boleh sampai awal. Apa ni masalah ada sebelum ini sebenarnya. Okey, tapi dia terpaksa berlega atas saudara kerana dia datang, jadi tadi 20 minit tu. Okey, terima kasih Tuan Polisi baca biografi yang 10 tahun lamanya. Saya dengar balik macam kembali ke zaman silam lah kan, macam tengok filem hitam putih. Okey, masyarakat politik dengan seni bina, macam mana nak sekalikan? Masyarakat seni bina okey, boleh terima. Masyarakat politik okey, itu boleh terima. Tapi masyarakat politik dan seni bina ada kaitan. Ini betulnya orang yang lebih layak cerita benda ni ialah Prof. Taj. Kerana seingat saya tahun 2011 ketika saya buat dokumentari, siri dokumentari untuk TV3, tajuk dia Ilmuwan Islam. Dia ada beberapa siri, dia ada 12 siri tak, 8 siri. Jadi antara perbincangannya ialah berkaitan dengan konsep perbandaran dan pembangunan dalam Islam yang rakan saya telah diinterview Prof. Taj dan juga seorang lagi saya. Jadi input yang menarik saya dengar pada mereka, kita cuba senarikan sebab saya punya premis pada waktu itu ialah perbincangan Ibn Khaldun tentang tamadun. Kerana Ibn Khaldun seorang ilmuwan daripada kawasan utara Afrika yang hidup di zaman pemerintahan Anwar Hidul di Andalus. Andalusia merupakan nama lama bagi kerajaan yang memerintah Spanyol di zaman keislamannya selama 800 tahun. Jadi dia ada kaitan dengan kerajaan Islam yang wujud di utara Afrika, yang Ibn Khaldun yang mendapat gelaran sebagai bapa sosiologi moden. Awal biasa kalau anda semua baca sosiologi lah, orang lebih menganggurkan Max Weber. Max Weber, seorang Calvinist daripada Jerman, dikatakan sebagai bapa sosiologi moden. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan atau Schumpeter, Karl Marx sendiri dan juga Adam Smith sendiri banyak merujuk kepada idea Ibn Khaldun. Malah kalau dari ini kita lihat ilmuwan semua mengakui bahawa Ibn Khaldun bukan sekadar mengasaskan ilmu sosiologi, tetapi juga telah memberikan dasar kepada ilmu ekonomi. Dia menghasilkan konsep market ekonomi, konsep division of labor, dan juga sedikit sebanyak tentang sosiopolitik dan juga ilmu perancangan bandar. Jadi pada saya bagi pelajar juruterus dan seni bina, ni architecture kan, tak juruterus dan seni bina lah kan. Oh, begitu lain. Jadi kamu ni dalam kategori mana? Okey. Kita dah tahu ada perancang bandar kan. Jadi bagi pelajar perancang bandar, architecture dan landscape, ini Kalila. Tak, dia pakai baju ini Kalila. Lain Kalila kan. Ini blackout semua. Okay. Jadi bagi pelajar apa tu perancang bandar, landscape dan yang seumpama dengannya, pembacaan terhadap buku Ibn Khaldun adalah satu misian, satu wajibul gunnah kalau dalam tajwid. Okey. Siapa ni Ibn Khaldun? Dia menulis satu ensiklopedia namanya Al-Ibar, iaitu pengajaran daripada sejarah bagaimana turun dan naiknya bangsa Arab, Barbar dan juga bangsa asing. Tetapi yang berkualiti bukanlah ensiklopedia tersebut. Ensiklopedia tersebut dia mengambil, kita tahu seperti mana kebanyakan historian, ahli sejarah lebih merakamkan konsep-konsep sejarah, tetapi yang bernilai mukadimah ataupun dia punya, kalau kita belagak sikit dalam bahasa Inggeris, prolegomena, ataupun dia punya permulaan, kata pengantar kepada ensiklopedia tersebut yang diabadikan menjadi satu buku
yang tak tebal dan diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dengan nama Al-Muqaddimah itu sendiri. Dan beliau pun terkenal dengan buku Muqaddimah, bukan dengan ensiklopedia yang besar itu. Jadi saya menggalakkan bagi anda sekalian untuk membaca buku tersebut dan mengadakan satu seminar khas seumpama ini untuk bincang bagaimana kaitan buku tersebut dengan apa yang sedang anda buat. Jamak pakai apa? Okey, satu sudut menarik ketika kami cuba menghasilkan dokumentari tersebut, ada dua siri yang berkaitan dengan perancangan bandar. Dia dah tak payah lagi ketiga. Bila-bila itu lepas ketiga dah ban saya, lagi memang tak keluar lagi lah, kan? Kerana mencabar, kan? Okey, jadi apa tu, dua episod di dalam apa ni kita panggil siri ilmuwan Islam pada musim tersebut, macam AM lah musim tu. Pada musim tersebut dua episod kita tumpukan. Yang pertama daripada perancangan bandar dan keduanya kepada kemasyarakatan. Jadi bila Zubair hubungi nak cerita tentang benda ni, saya kata, bukan saya kata, tak kata, Prof Taj ada, dia orang sesuai lah, dia akan cover tadi ni. Dan dalam perbincangan kami dengan Prof Taj, berdasarkan premis Ibn Khaldun yang menceritakan tentang turun naik tamadun, bagaimana turun naik tamadun ni, dia ada satu hukum, dia ada satu, kita ada undang-undang tabi'i, undang-undang alam, the rise and fall of civilization. Pertamanya dia bermula dengan asabiah, kekuatan, dukungan, majoriti, dukungan dan juga kesatuan golongan yang ingin naik, empire yang ingin naik ataupun kelompok yang ingin naik. Dan kemudian mereka ini dalam tempoh 100 tahun, 55 tahun lagi separuh lagi nak jalan. GE14 je tu lah. Okey. Okey. Jadi dalam tempoh 100 tahun itu tamadun yang naik, ataupun dalam tempoh 200-300 tahun dia akan sampai dia punya peak, kemuncak. Kemuncaknya itu ketika pembaziran berlaku, bermewah-mewahan, berpoya-poya dan pengkhianatan terhadap hasil mahsul negara berlaku. Pada waktu itu, ini Ibn Khaldun cerita tentang fenomena 800 tahun dahulu. Tapi fenomena ini bukan 800 tahun dahulu, dia satu undang-undang alam yang akan sentiasa berulang-ulang. Jadi dia sampai pada tahap itu. Pada waktu itu dia kata sesebuah kerajaan, empire, tamadun akan berada di ambang kehancurannya. Dan pada waktu itu dia kata antara yang melengkapkan kehancurannya apabila para pembesar turut terlibat di dalam perniagaan. Ikut para pembesar ni kerja dia bukan berniaga. Kerajaan kerja dia bukan berniaga. Dia menguruskan apa tu hal ehwal, kebajikan. Tapi bila dia mula masuk dalam niaga, dia telah mengambil kerja yang telah diuruskan oleh market, kan? Pada waktu itu akan berlaku ketirisan, korupsi dan sebagainya, dan akhirnya akan jatuh. Bila jatuh akan muncul kelompok lain dengan asabiah. Asabiah ni bukan asabiah taksub dengan bangsa lah, apalagi Cina mau, kan? Bukan macam tu. Tapi asabiah ni satu dokongan, satu kekuatan, satu kita panggil sebagai ikatan kepada satu kelompok yang ingin naik, satu golongan yang ingin naik, satu kumpulan yang ingin naik. Mereka harus mempunyai dokongan asabiah. Ya. Contoh macam Nabi Muhammad, kita ambil contoh ketika mula membina apa ni sejarah tamadun Islam itu. Nah, selepas baginda wafat, ingin orang yang gantikan itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi SAW, iaitu orang Arab, dia tak akan terima kepimpinan selain daripada orang Arab, Quraisy. Jadi pada waktu itu mereka sedang membina asabiah, bukan asabiah kearaban, tetapi dokongan majoriti, dokongan kekuatan, keterikatan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana munculnya tamadun. Satu perkara mengenai tamadun Islam. Kalau kita kata tamadun di Sungai Ganges, itu lebih dikaitkan dengan tamadun India.
tamadun Hindu ataupun tamadun Sanskrit ataupun tamadun bangsa India itu. Tamadun Cina lebih dikaitkan dengan bangsa Cina. Tamadun kita katakan Mesir dikaitkan dengan bangsa Koptik ataupun bangsa Mesir yang asal itu, ataupun Sumerian, ataupun tamadun Eropah lebih dikaitkan dengan bangsa Eropah. Ada dia punya border bangsa Caucasian, kulit putih. Tapi kalau disebutkan tamadun Islam, dia agak menarik kerana dia tidak dibatasi dengan sepadan bangsa ataupun sepadan geografi. Kalau kita nak katakan siapa yang terlibat, nama-nama Ibn Sina bukan Arab, dia seorang Parsi kan? Kalau kita nak kata Al-Khwarizmi, namanya pun bukan nama Arab lah kan? Siapa lagi kita, kalau di bidang ilmu hadis itu ada ulama-ulama hadis, dan satu kaitan ilmu hadis, satu ilmu yang saya rasa kalau kamu sebagai orang Islam kena tahu, kena ambil peduli, kerana dia satu ilmu yang unik yang tidak pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Biasa tempat lain saya pergi disediakan air tau, jadi kalau haus tu minum. Dengan perasaan tak malunya saya ambil sendiri. Satu Malaysia. Saya bagi PR itu. Okey. Ilmu hadis bagaimana? Bayangkan kata-kata seorang individu, ialah kata-kata Nabi Muhammad kan, yang dianggap yang sebagai kepada umat Islam adalah Nabi dan Rasul, utusan Tuhan. Tetapi kata-kata perbuatan beliau yang dipelihara, yang dijaga untuk memastikan authenticity ataupun keaslian kata-kata tersebut, yang melibatkan jutaan orang. Bagaimana? Apa yang diriwayatkan, apa yang diceritakan, oh ini Nabi telah berkata begini. Orang yang mengatakan Nabi berkata begitu, ia ni dikaji oleh ratusan malah ribuan orang supaya memastikan bahawa dia ni boleh dipercayai. Dari mana kau dengar? Oh, daripada orang ini. Orang ini sejauh mana dia boleh dipercayai? Siapa anak murid dia? Siapa tok gurunya? Kau pernah berjumpa tidak dengan dia? Dikaji. Dan untuk sampai compilation buku hadis. Hari ini kita pergi, kita dapat ada buku hadis Sahih Bukhari kan, Sahih Muslim. Itu himpunan kata-kata Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan juga apa sahaja keputusan yang Nabi Muhammad buat, yang dikompilasikan 200 tahun selepas kewafatan Nabi. Tetapi yang menariknya, di dalam buku tersebut susur galur siapa yang bawa cerita ni sampai kepada Nabi, orang tu ada disebutkan, dan orang ini dikaji oleh kelompok ulama yang lain sehingga menghasilkan ratusan ataupun ribuan jilid apa di buku-buku yang lain yang dinamakan sebagai ilmu jarh ta'dil, ilmu rijal dan sebagainya, semata-mata nak pastikan keaslian, ketulinan kata-kata bahawa Nabi Muhammad pernah kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kata kesucian itu sebahagian daripada iman. Perkataan yang kecil, tetapi usaha yang diberikan itu begitu banyak untuk memastikan bahawa ini memang benar daripada Nabi. Sehingga kan pengkajian terhadap apa tu susur galur itu menyebabkan setengah ulama menghabiskan kehidupan mereka untuk mengabdikan diri, semata-mata untuk menjaga keaslian. Jadi bila cerita itu, ya, orang yang compile itu yang terkenal itu kan Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya, mereka bukan orang Arab. Nah, kita jangan sangka kan, mereka bukan orang Arab, tetapi mereka daripada Central Asia, daripada kawasan Asia Tengah. Hari ini Kazakhstan, Uzbekistan, Tashkent, itu apa, kawasan Stanstan tu lah kan? Macam Siddiq Sigaraga punya harta kan. Okey. Jadi apa ni, bagaimana dicorakkan ketamadunan itu, termasuk juga yang berada di Andalus, termasuk juga mereka yang berada di India, mereka yang berada di Turki, mereka yang berada di tanah Arab, mereka yang berada di Iran, dan juga termasuk mereka yang berada di tanah Melayu. Jadi sumbangan ketamadunan Islam itu bukan satu tamadun yang dibataskan oleh bangsa, yang dibataskan oleh geografi, yang dibataskan malah oleh agama. Kerana
termasuk di dalam mereka yang memberikan sumbangan terhadap tamadun Islam juga, termasuk mereka yang bukan Muslim. Kalau kita berani mencampar diri kita dengan mengkaji balik sejarah, ramai di kalangan ulama yang dikatakan, oh ini ulama di zaman kegemilangan Islam, ini tokoh dalam bidang psikologi, ini tokoh dalam bidang begini, dalam bidang architecture dan sebagainya. Bila kita baca, ini bukan Muslim, terutamanya di Andalus. Apabila wujudnya apa yang dinamakan sebagai la convivencia, kehidupan bersama, coexistence. Akhirnya tamadun yang dibina itu oleh kerana temanya adalah Islam, dan Islam adalah memberikan peluang yang luas kepada ilmu dan kepada para ulama. Akhirnya sumbangan mereka itu terkait sebagai ini sebagai sebahagian daripada ketamadunan Islam. Tapi itu kita bukan nak cerita banyak tentang itu. Kita nak kembali balik kepada Prof. Taj tadi, apa argumennya. Jadi dalam argumen beliau, berdasarkan daripada Ibn Khaldun punya premis tadi, kita cuba bawa. Jadi kata Prof. Taj, saya bukan jadi soundbox juga ke dah biasa ambil kelas ni? Adalah ambil kelas kan? Okay, dia kata bagaimana architecture, seni bina itu amat berkait dengan politik. Adanya kalau kita lihat di setengah negara sosialis, seni bina itu berteraskan kepada ideologi. Kalau siapa yang pernah pergi ke Czech Republic, ke negara-negara Eropah Timur, kita akan dapati kebanyakan mereka bercirikan rumah bangsa kan? Atau Perancis pun di setengah kawasan yang sosialis punya akar yang dalam, atau di Berlin. Kita pergi di Berlin dan pergi di kawasan Jerman Barat, architecture moden mereka di kurun yang lepas agak berbeza. Kenapa? Berdasarkan ideologi, berdasarkan konsep welfareism. Ataupun kita pergi Scandinavian country, kita pergi kepada UK, terdapat konsep welfare itu terselah. Ataupun di negara sosialis, konsep komunal itu, komunisme lah. Jadi itu terselah di dalam pembangunan rumah perancangan bandar. Berbanding kalau kita pergi ke negara-negara yang purely kapitalis, itu dengan konsep-konsep mereka yang lain, ataupun negara yang demokrasi. Itu semua terserah. Saya tak nak cerita sebab saya bukan orang seni bina, bukan orang panjang mana. Nanti cerita lebih-lebih salah pula nanti kan. Okay. Tapi itu membuka ruang untuk kita satu seorang ahli fikir daripada Perancis, Gaston Bachelard. Benar tak? Gaston Bachelard, saya galakkan kamu baca. Dia tulis satu buku, The Poetic of Space. Puitisnya ruang, Poetic of Space. Bagaimana dia telah cuba mengkritik structuralism, dan beliau merupakan guru yang memberikan inspirasi kepada seorang tokoh postmodernis daripada Perancis juga, Michel Foucault. Pernah dengar Michel Foucault? Tak pernah dengar juga. Tak pernah dengar. Dia bukan Michel Platini tau yang main bola. Foucault ini dia menghasilkan konsep post-structuralism, pemikiran postmodernis. Dia punya motto yang paling jelas ialah knowledge is power. Apa maksud knowledge is power? Kita ada ilmu, kita berkuasa. Budaya ilmu. Bukan. Siapa hanya formnya tu? Bukan. Knowledge is power, menurut kerangka Foucault, adalah berteraskan kepada konsep deconstructivism, iaitu cuba untuk kita dekonstruk sesuatu pemikiran, dekonstruk sesuatu budaya, dekonstruk sesuatu pemikiran, ideologi dan gaya kehidupan. Tahu dekonstruk? Kita cuba leraikan semula. Kita contoh, kita lihat bahawa sikap orang sikap pemakanan, contohnya lah sikap pemakanan. Tabiat makan orang Malaysia ni buruk, tak sihat langsung, tak healthy langsung. Pagi-pagi makan nasi lemak, betul tak? Nasi lemak, minum teh tarik. Makan tengah hari nasi ayam, nasi ayam, minum teh sirap bandung, contohnya kan. Petang sikit makan roti canai.
dengan teh tarik. Malam makan lagi roti telur dengan teh tarik, dengan kandungan gula, dengan kandungan minyak, kolesterol, apa gitu gini, memang semua berguna. Kita cuba deconstruct kenapa jadi begitu. Konsep kepada deconstruct ialah why. Kenapa? Kemudian kepada so what. Kadang kita sering bertanya what dan how, tetapi kurang tanya why. Kadang kita tanya why, habis kat situ saja. Tidak. Konsep pemikiran analytical thinking, yang satu level tinggi daripada critical thinking, ialah bertanyakan so what. Deconstructivist, golongan postmodernis, bermain dengan why dan so what. Kita deconstruct kenapa tabiat pemakanan seperti begitu. Rupanya dikaji balik, rupanya dulu kita, orang-orang yang hidup di tanah Melayu ini, sama ada orang Cina, India ataupun Melayu, yang Melayu duduk di kampung, Cina duduk di di Lombok ataupun di pekan-pekan, India duduk di estate, mereka ini hidup berdasarkan ekonomi secara diri. Jadi kerja mereka kerja berat. Yang duduk di sawah, pagi-pagi sudah turun ke sawah, terbenam. Yang berada di ladang getah, pagi-pagi sudah menoreh. Yang duduk di di Lombok biji, pagi-pagi sudah turun ke Lombok biji. Yang duduk di estate, pagi-pagi sudah bekerja. Jadi untuk bekerja, mereka perlu karbohidrat yang banyak, perlu makan yang banyak. Sebab itu makan nasi banyak. Walau nasi tak perlu banyak pun kita makan, kan? Nasi ni kita tak perlu makan nasi, tak perlu tahu lah kan? Tapi sebenarnya portion makan nasi itu sekadar penyeri saja. Seperti pakai topi dengan pakai baju lebih utama. Orang tak akan pakai topi dengan tak pakai baju, kan? Tapi kalau pakai baju, topinya penyeri, kan? Ataupun ada patch, bencana tu, kan? Okay. Jadi, tetapi orang dulu dia perlu makan banyak, dia perlu karbohidrat banyak untuk tenaga. Dan ini berterusan pada zaman ini, walaupun gaya hidup kita sudah berubah, kan? Terima kasih. Ya. Apa lagi mau tahu? Dengan kemajuan yang ada, kehidupan kita berubah, tetapi malamnya tabiat pemakanan kita tidak berubah dan malah lebih teruk. Dan ini menyebabkan orang ramai sakit. Muda-muda. Saya ni saat lagi nak pergi ziarah sepupu saya. Umur baru dalam beza 8 tahun dengan saya, tapi kaki dah ada motor. Kencing manis. Dan beberapa tahun sudah seorang rakan saya, umur sama, baru 27 bulan saya. Ibu kau macam anda sekian. Sekian berapa? Udah berapa? 25 lah saya. Abang Long, kan? Abang Long, tak boleh jadi ayanda lagi. Jadi sampai tu berapa tahun, baru beberapa bulan yang lepas, rakan-rakan saya ada yang masuk buat angioplastik, ada yang buat bypass, ada yang kena darah tinggi. Sebab apa? Sebab tabiat pemakanan. Mereka rokok, walaupun dia naik basikal, tetapi makan dia lebih banyak daripada tenaga yang dia korbankan kat situ, kan? Tambah dengan rokok, tambah dengan tidur banyak, kan? Jadi itu termasuk lifestyle yang membunuh. Okey, deconstruct ialah kita cuba deconstruct dia, leraikan. Akhirnya kita dapati, macam gini. Jadi, so what itu, kita kena maju ke depan. Kita kena so what untuk memberi. Jadi, Gaston Bachelard ini, beliau membicarakan tentang the poetic of space, ruang. Baru ni ada anak murid saya cerita tentang peranan ruang. Dia kata, dia orang arkitek, dia arkitek profesional. Mana ada orang buat ni kerana nak ikut bajet, nak ikut gini lah, kan? Sebab long structure lah, apa structure. Dia kata betul lah, itu kau tengok satu layer. Tapi kalau kau cuba faham the poetic of space, itu saya kata patutnya orang belajar seni bina, belajar tentang perancangan bandar, wajib ambil subjek falsafah dan moral. Ambil tak? Tak, kan? Saya tak tahulah dekat, ya? Etika beza dengan moral. Apa beza etika dengan moral? Ini bukan pendidikan moral. Saya tak faham lah sekolah kita, sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau pelajar Islam pergi belajar pendidikan Islam, pelajar bukan Islam pergi pendidikan moral.
Islam ni tak ada moral ke? Dia belajar dalam pendidikan Islam pun setakat belajar apa? Fiqh badan, belajar akhlak, adalah akhlak, tapi akhlak moral lebih luas daripada itu. Moral kita belajar untuk menghargai orang lain. Moral kita belajar untuk menghargai alam sekitar. Moral kita belajar untuk berkongsi, untuk sharing. Dan moral kita belajar untuk respect. Dan moral kita belajar untuk membangunkan masyarakat. Itu namanya moral, kan? Dan moral kena ada tonggaknya, kena ada falsafah. Seperti saya katakan tadi, kebanyakan perancangan bandar, kebanyakan arkitektur, selain daripada reply kepada alam sekitar, selain reply kepada tuntutan apa ni market, supply and demand. Terutama saya katakan Malaysia ni dia tak ada ideologi. Dia memang ideologi dia duit saja. Kalau kita pergi kat Kota Damansara, tempat saya duduk itu, memang dari segi alam sekitar pun out, dari segi apa ni healthy living pun out, dari segi kemanusiaan pun out. Yang penting untung saja. Ni bila sebut untung, dia kerjasama lah antara toke, di antara toke dan juga di antara pihak yang apa ni politician, dan juga antara orang yang terlibat di dalam perancangan bandar dan sebagainya. Dia bersatu di atas satu agama yang namanya korupsi. Betul. Dan agama ini dia tidak ada warna kulit. Toke itu Cina, yang tukang luluskan itu Melayu, yang tukang jadi orang tengah itu India, yang tukang terlibat tu Iban, Kedazan semua ada. Tetapi satu agama nama korupsi. Akhirnya healthy living tidak ada, environment sudah habis, diperkosa, dan akhirnya kita lihat kesan terhadap sosioekonomi, kesan terhadap jenayah itu semakin tinggi kerana perancangan bandar yang tidak tersusun, kerana dollar and cents itu berkata-kata melampaui konsep moral itu sendiri. Betul, dia kena moral. Moral ni dia lebih daripada itu. Dia lebih daripada agama, dia lebih daripada apa tu yang kamu kata pendidikan moral dan sebagainya. Dan saya juga pelik, kenapa pelajar bukan Islam tak boleh masuk kelas pendidikan Islam kat sekolah? Patut kena wajib. Kita bukan nak dakwah dia, tetapi Islam merupakan agama rasmi, ikut artikel 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, betul tak? Jadi mereka kena tahu. Dan juga kita yang Islam ini juga kena ada satu subjek yang namanya agama di Malaysia. Barulah kita boleh tahu satu sama lain. Barulah satu Malaysia. Ini tidak mutual misconception, membawa kepada mutual prejudice, membawa kepada apa? Membawa kepada kehidupan kita penuh dengan prasangka, dan ini tidak baik untuk masa depan. Lepas tu kalau saya diberikan sebagai Menteri Pendidikan, antara subjek saya rasa wajib di sekolah ialah tu. Pertama sekali pengetahuan agama Islam, semua orang wajib belajar. Ini bukan nak paksa orang Islam, la ikraha fid din, kita tak boleh paksa orang Islam. Tetapi sebagai agama rasmi, semua orang betul tahu, supaya tidak ada misconception dekat sini. Dan mengetahui pun tidaklah menyebabkan seorang tu nanti belajar masuk kelas Islam tu, tak. Tetapi dia akan lebih terbuka. Dan keduanya kena ada subjek religion in Malaysia. Semua orang, Islam ke tak Islam ke, kena belajar tentang Hindu, Buddha, Kristian dengan pelbagai church-nya. Kadang kita tengok Kristian kita main sama tu, tidak. Katolik tidak sama dengan Protestan, Protestan tidak sama dengan golongan Ortodok, kan? Dan hatta di dalam Protestan itu sendiri pun Presbyteriannya dengan Calvinist, dengan Seventh-day Adventist dan sebagainya berbeza-beza. Yang kita pun tahu, bila nanti orang murtad ramai-ramai. Ini semua asali punya fikiran. Tak, orang tak akan. Tetapi yang akan berlaku ialah orang akan bersikap lebih terbuka, lebih memahami, kan? Jangan takut. Yang Islam dia akan lebih berbangga dengan Islamnya kalau dia belajar agama lain. Begitu agama lain, kalau dia belajar tentang Islam sekemampuannya, dia akan bersikap terbuka dan tidak sikap prejudis, tak akan jadi macam tu solid. Kan? Dia mungkin selalu statement-statement yang prejudis terhadap Islam, kan? Dia nak pilihan raya dah habis, tapi in reality kita nak sebut tentang masyarakat, politik dan segi bina. Dan antara pelajaran ini adalah civic. Perlu di sekolah lagi kita ajar tentang civic. Saya rimas duduk di Malaysia ini, ketika masuk saja kereta sudah rimas.
kerana dengan sikap biadab para pemandu kita. Kita rasa sikap yang keterlaluan lah. Orang kata, tu Cina, Melayu pun semua macam itulah, India pun semua. Yang penting kat sini mereka ada satu agama biadab. Lepas tu saya sering ajar kepada anak saya kata, bila berada kat jalan raya, hanya ada dua bangsa manusia. Pertama, orang yang bersopan, orang yang ada civic minded, dan kedua, orang tidak bersopan, orang tidak civic minded. Apapun agama mereka, apapun bangsa mereka, dia sama ada salah satu daripada dua ini. Kadang-kadang pakai lebay pun dia boleh jadi tidak ada civic minded. Mana tak pergi solat tarawih, dia nak dapat pahala lebih, dia pergi parking kat tengah jalan, blok jalan orang. Ni apa ni? Hang seorang nak masuk syurga ke? Kami nak balik rumah ya. Lepas tu saya selalu sebutkan, kadang-kadang kita kena wujudkan syurga kat dunia dulu. Syurga kat dunia ni bukan kita poya-poya, tak, maksudnya environment yang bersih, environment yang berdisiplin, environment yang kita katakan orang menghormati, itulah syurganya. Saya teringat lagi berada di Vienna, bagaimana pukul 4 pagi, bayang pukul 4 pagi tak ada kereta, tapi waktu tu sama, dah terang, lampu merah, drivernya berhenti tunggu, kereta tak ada semua, hijau baru dia jalan. Tak apalah, lampu merah tak boleh, lampu kuning dia dah slow lah. Merah je tu berhenti. Itu pada saya itu merupakan pendidikan civic yang kita tidak ada diajar kat sekolah. Apa peranan zebra crossing? Pedestrian. Kalau pedestrian melintas, apa kita buat? Kita lagi-lagi supaya dia tahu ini jalan kita lah, dia kena berhenti lah. Ini kereta. Oh, bukan. Kita kena berhenti. Sebab tu saya tengok kadang dulu saya cuba lah berhenti juga, tapi kesian kat orang melintas lah. Bila kita berhenti dia nak melintas, bila melintas apa semua sini pula laju. Kesian kawan tu. Tapi saya kata itulah kadang kefahaman seperti ini, civic minded, jangan gelar-menggelar orang. Itu sebahagian pada civic minded. Kebersihan. Ni kadang-kadang kalau pergi dekat asrama, kantin, terutama kantin di waktu pukul 6 pagi, 7 pagi, sampah malas terlalu. Ini tidak ada civic. Dan pada saya, kelemahan pada sistem pendidikan yang kita hanya tumpukan untuk dapat A saja, tapi tidak membina manusia. Okey. Itu 3 subjek. Tapi kalau di peringkat universiti, pada saya wajib semua kena belajar filosofi. Sebab bila tidak belajar filosofi, akhirnya universiti hanya akan menjadi kilang untuk melahirkan robot-robot. Kenapa kau ambil seni bina? Sebab nanti nak jadi architecture. Kemudian pula di peringkat universiti kita bincang, okey, market demand berapa? Okey, market ni demand kita perlukan architecture yang seramai ini. Oh, kita pun produce kemasukan seramai ini. Akhirnya kamu yang masuk saja melangkah kaki ke universiti diprogramkan oleh orang lain. Memanglah kamu ada cita-cita, tetapi kamu tidak bebas. Kamu tidak diberikan peluang untuk menjadi manusia merdeka, untuk explore dunia ilmu. Universiti ini kan namanya universal. Universiti daripada perkataan universal. Kenapa dinamakan universiti? Kerana orang yang masuk ke dalam universiti, dia belajar tentang universe. Dia belajar ilmu yang universal, ilmu yang sepatutnya tidak dijuzuk-juzukkan, ilmu yang ada kaitan. Lepas tu saya menggalakkan sangat satu topik perbincangan seperti ini. Ada kaitan politik dengan seni bina, politik dengan masyarakat, masyarakat seni bina dengan falsafah, falsafah dengan agama, seni bina dengan agama, seni bina dengan, dia boleh sebut tentang seni bina dan agama. Kita lihat bagaimana apabila kita kurangnya dari segi moral, kita kurangnya daripada pendedahan civic, dan kurangnya kaitan memandang ilmu sebagai satu yang tidak terpisah. Saya minta maaf kepada yang Muslim, bagaimana apa yang berlaku di Masjidil Haram pada hari ini di Mekah. Kamu baca tak apa yang berlaku kat Mekah pada hari ini? Apa yang berlaku? Mekah dibina berasaskan ideologi consumerism. Dewasa. Luar biasa.
Habis. Allah Allah. Okey, apa yang berlaku di Mekah pada hari ini? Mekah ni kalau tidak ada Masjidil Haram itu, Mekah akan menjadi tanah yang kering kotak. Tetapi oleh kerana di Masjidil Haram, orang pergi umrah, orang pergi haji. Kan? Sepatutnya kalau saya terbayangkan, Mekah ini sepatutnya menjadi apa? Selain daripada orang pergi menunaikan haji, menunaikan umrah, sepatutnya mereka jadi tempat untuk belajar sejarah. Adanya site-site ataupun ada ruang-ruang yang mereka tahu, oh, di sini Nabi dilahirkan dulu. Oh, di sini rumahnya ibu Nabi. Oh, ini kawasan perkuburan sahabat-sahabat Nabi. Okey, itu satu. Dan perlunya ada museum. Kita belajar bahawa ada simpanan-simpanan tentang sejarah kita. Dan satu lagi saya terbayangkan, kalau namanya sebagai kota suci Mekah, tempat tumpuan umat Islam, sekurang-kurangnya kena ada library yang terbesar bagi umat Islam di situ. Jadi umat Islam datang, segala collection buku yang dihasilkan oleh umat Islam dari satu dunia ada di Mekah. Orang pergi haji, untuk para ilmuwan, untuk para mahasiswa, dia boleh pergi ke library tersebut. Betul? Kurang-kurang kalau dia pergi kat situ, adanya ruang. Sebab ini kita pergi beribadah, dan kita juga ingin ruang untuk, orang kata apa ni, melapangkan fikiran. Ada ruang untuk seni bina, ada ruang untuk seni lukis, atau ada ruang untuk bersama keluarga bersantai. Tapi tidak, ini tidak berlaku di Mekah. Hari ini, selain daripada Masjidil Haram, tempat orang menunaikan haji dan umrah, keluar saja pada Masjidil Haram, McDonald's, Burger King, Hilton, 7-star Hotel, Paris Hilton Outlet. Wah, itu teruk tu. Dan Paris Hilton membangga, kata, oh, in the holy city of Mecca, I have my own outlet in the holy city of Mecca. Jual lingerie dia. Tak, dia mungkin jual benda lain, saya pun tak nampak lagi. Okey, tapi nak cerita je, akhirnya Mekah itu jadi apa? Jadi tempat untuk owner hotel buat duit banyak-banyak, jadi tempat orang kaya. Orang penduduk asal Mekah telah dihantar luar kawasan kota Mekah. Dan ownership terhadap kota Mekah itu, bagi orang Islam datang tak rasa. Dia rasa jadi pemilik hotel. Dia datang hanya untuk beribadah, lepas beribadah dia buat shopping habis balik. Akhirnya dia tidak belajar sesuatu yang baru kat sana. Kalau dia belajar pun dia hanya pergi kan, oh, inilah Gua Hira, inilah bukit itu, inilah bukit ini. Seolah macam Islam itu kering daripada seni bina. Seolah macam Islam itu kering daripada unsur-unsur kesenian dan unsur-unsur estetik, sehingga nampak seolah-olah agama Islam itu sebagai ikonoklastik. Tahu ikonoklastik? Apa ikonoklastik? Kau dah universiti lah, kau dah sekolah rendah. Balik cakap Google lah. Siapa ada tab tu cari ikonoklastik. Ataupun Islam itu nampak sebagai agama yang konservatif, yang anti seni, anti budaya, anti keindahan, anti estetik. Walhal kalau kita pergi ke kota-kota lama seperti di Alhambra di Spanyol, yang dulunya Andalusia, di Grenada, ataupun kita pergi ke Fez di Morocco, di Darul Baida, di apa tu namanya, Casablanca dan sebagainya, atau kita pergi ke Turki, ke Istanbul dan sebagainya, kita akan dapati kat situ banyak terdapat seni bina, seni ukir, terdapatnya hasil lukisan, dapat semua yang berunsurkan kesenian. Ini berunsurkan Moorish punya kesenian, dia berdasarkan pada Northern Africa dan juga Andalusia. Dia panggil Moorish, motif dia Moorish. Atau kalau kamu nak nampaknya, kamu pergi kat Istek lah. Istek di Kuala Lumpur, Istek bawah UIA. Sebenarnya UIA masih menjaga kita di kan. Nak bagi sikit lah kan. Tapi saya bising lah baru ni kepada student UIA. Saya kata, korang tak ada ni ke, tak ada artist corner ke? Dia kata artist corner macam ni, kita orang ada speakers corner. Ya, korang ni bila nak politik, kering lah politik korang. Politik balik-balik pergi bersih, balik-balik pergi demo saja. Dia kata politik ni dia kena luas, antaranya ruang kesenian. Kalau kamu pergi dekat Paris itu, dekat
belakang St. Charles punya gereja yang besar itu, di belakangnya ada artist corner. Artist corner ni saya suruh gembira pergi kat situ. Yang mana melukis, yang mana buat muzik, yang mana buat, tapi ada ruang dekat situ untuk artis meluahkan karyanya. Jadi siapa yang pandai main gitar, siapa pandai main gendang, siapa nak nasyid, siapa nak baca sajak, siapa nak buat apa-apa lah, kan? Asal jangan dia berbogel kat situ, kan? Tapi kat Perancis dia tak kisah, ramai saja yang tidak berpakaian kat situ. Tapi kita UIA tak boleh buat gitu lah. UTM pun tak boleh buat gitu, kan? Jangan pakai topi saja, kan? Nanti memalukan universiti, kan? Besar malu universiti nanti. Okay. Tak, maksudnya ada ruang untuk artis. Sebab apa? Inilah bila mereka berada di tempat yang universal itu, mereka kena menerokai ruang ilmu. Sebab itu bila sebut tentang student architecture, ramai rakan-rakan saya yang terlibat di dalam dunia perfilman dan dunia seni, mereka datang daripada School of Architecture, terutama yang grad daripada Australia. Prof Tak sudah grad dari Australia, kan? Syed Australia, kan? Syed Australia. US juga. Yang Australia tu, yang dia punya basic degree kat Australia. Ya? Tak. Okey. US salah satu. Sebab apa? US mereka ada konsep liberal studies. Liberal studies ni bukan belajar untuk menjadi orang liberal lah. Nanti orang kata LGBT pula, kan? Tahu kan? Liberal studies ni ialah kamu belajar apa yang kamu nak belajar. Memang kamu masuk universiti, kata kamu nak belajar tentang filosofi. Kamu nak belajar matematik, sampai matematik. Nak belajar marketing, belajar marketing. Nak belajar tentang perfilman, belajar perfilman. Macam kat UIA, saya tengah push kuliah ilmu wahyu untuk wujudkan satu ruang liberal studies kat sana. Tapi nanti lawak. Kuliah ilmu wahyu, liberal studies. Saya kata liberal studies inilah yang telah diilhamkan oleh ulama Islam zaman dulu. Sebab tu ulama Islam, contoh kita sebut Imam Ghazali, apa dia punya bidang? Kita tengok tulisan dia. Yalah, kita tahu dia tulis Ihya Ulumuddin, dia tasawuf, tapi dia juga tulis buku fiqh, dia juga tulis usul fiqh, dia juga tulis falsafah, dia juga tulis buku tentang epistemologi. Al-Farabi dalam buku Ihsa Ulum dia, pembahagian knowledge itu, yang mana dia bagikan, dia kata selain daripada ilmu berkaitan dengan wahyu ini, tentang Quran, tentang hadis, antara ilmu yang paling tinggi nilainya ialah ilmu politik. Di bawah ilmu politik itu ilmu kira-kira, riyadhiyat, matematik. Sorry. Dia bagi pada dua. Dia kata ilmu matematik. Di bawah ilmu matematik ini terletaknya ilmu yang algebra, ilmu muzik di bawah matematik. Seni bina, ilmu kejuruteraan, itu semua bawah matematik. Bersama dengan matematik, ilmu akhlak. Di bawah akhlak letaknya politik, letaknya falsafah dan sebagainya. Jadi konsep ilmu itu ditanggapi sebagai satu yang menyeluruh, komprehensif. Jadi ulama Islam itu, kalau kita Al-Farabi ilmu apa? Dia terkenal dengan falsafah. Dia juga tulis buku tentang muzik. Dia tulis buku tentang perubatan. Perubatan juga termasuk di dalam ilmu akhlak, biologi, semua itu. Jadi konsep ilmu itu integrated, dia tidak terpisah-pisah. Sebab tu pada saya, universiti itu kena di-upgradekan. Selagi mana kita menjadi kilang, kita tak akan melahirkan warga yang kritis. Warga lisa-lisa je lah. Dan kemudian kita jadi lahirkan robot lah. Dan kamu pun dibataskan pemikiran untuk nampak ruang masa depan yang begitu sempit. Lepas tu saya katakan tadi, bila tengok ramai kawan-kawan yang terlibat dalam dunia penerbitan, mereka daripada latar belakang architecture, saya nak cuba faham kenapa. Sebab dia kata konsep dalam architecture dia serupa macam konsep dalam nak menghasilkan filem, nak menghasilkan dokumentari, nak menghasilkan. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi dia kata konsep dia kena tahu basic, kena ada foundation, baru kita boleh tengok
Adalah pasal kamu lebih tahu lah. Dia nak cerita lebih dia kata, ini cakap tak tahu. Saya tak tahu bukan. Itu saya tak mau cakap. Tapi nak ceritanya integration of knowledge. Tapi oleh kerana sistem seperti ini tak ada kat universiti, kita tak boleh jadikan alasan untuk kita tak upgrade diri kita. Jadi saya galakkan, kamu kena upgrade dengan membaca untuk menaikkan kalori tersebut, supaya kita nampak luas. Dan kita kembali kepada Michel Foucault, jauh kita pergi ya. Michel Foucault dan Gaston Bachelard, iaitu Michel Foucault dia kata knowledge is power. Apa maksud knowledge is power? Knowledge is power bukannya maksud kita ada ilmu kita berkuasa. Tak, kerana orang yang amat berkuasa ni tak ada ilmu, dia ada duit saja. Dan dia main kotor betul. Kalau kamu jahat, kamu akan berkuasa. Sebab tu kadang bila anak-anak saudara saya, yalah kadang kita menjadi adik, kita jadi makcik, dia nak nasihatkan budak, belajar rajin-rajin macam Pak Lee kau, nanti boleh gini, boleh gini. Saya kata tak payah belajar rajin-rajin. Kalau belajar rajin-rajin macam Pak Lee, kau dah jadi kaya. Pak Lee tak ada BMW, Pak Lee tak ada harta juta-juta, Pak Lee tak ada girlfriend artis. Sebab apa? Sebab kita belajar rajin-rajin. Kita nak belajar jadi orang berilmu. Tapi kalau nak jadi kaya macam itu, tak perlu belajar rajin-rajin, tapi belajar rajin-rajin tapi masuk apa nama. Okey tak? Kurang-kurang. Ini bukan kempen belah raya dah habis. Tapi ni kita cerita tentang realiti politik kan. Jadi saya kata tak, itu meniaga lah, meniaga. Kalau tak meniaga pun masuk politik. Masuk politik boleh kaya, tapi dengan syarat bukan politik pembangkang. Nanti kena masuk IC. 15 minit lagi. Saya ingat dah lama datang. Saya prepare ni 3 jam punya lecture. Datang daripada KL sini. Daripada forum. Forum tak ada boleh dah habis cerita. Cerita boleh. Okey, tak apa. Kita kembali kepada Michel Foucault. Knowledge is power. Yang dimaksudkan ialah knowledge itu dibentuk oleh power. Berdasarkan metod dekonstruktif, bila dia cuba leraikan kembali kepada sistem penjajahan, kepada sistem politik, kepada bahasa, kepada ilmu, dia dapati bahawa yang mencorakkan ilmu adalah apa? Kuasa. Contohnya, contoh paling simple. Kalau kita lihat ilmu sosiologi yang dipelajari ini oleh mereka yang belajar dekat humanities adalah sosiologi barat. Sosiologi barat, pengkajian terhadap metod yang mereka gunakan terhadap masyarakat barat yang mempunyai topologi yang berbeza daripada masyarakat timur, masyarakat selatan dan juga masyarakat luar bandar. Akhirnya mereka buat satu ilmu lain, namanya antropologi. Antropologi untuk mengkaji golongan manusia yang tidak bertamadun. Apa beza antropologi dengan sosiologi? Sosiologi untuk barat, antropologi untuk orang macam kita. Itu yang kita belajar dalam antropologi ni, belajar tentang apa tu orang asli kan, belajar tentang orang asli, orang asal dan sebagainya. Sosiologi kaji tentang sikap masyarakat bandar, kaji tentang sikap apa ni golongan urban. Come on. Sebab itu Ali Syariati, seorang pemikir daripada Iran, telah mengusulkan apa yang dinamakan sebagai Islamic Sociology. Dalam satu syarahan yang bertajuk Sosiologi Islam, beliau telah cuba mencabar dan cuba dekonstruk sistem pendidikan disiplin ilmu sosiologi barat yang terlalu syarat dengan pemikiran-pemikiran berasaskan penjajahan. Kenapa? Bagi mereka, ketika mereka melihat golongan di luar tamadun barat, di luar geografi barat, di luar color kulit yang Caucasian yang putih itu, mereka lihat orang-orang ini sebagai golongan yang tidak bertamadun. Contoh, Aristotle ada tulis buku tentang politics. Beliau dan juga Plato dan juga falsafah golongan falsafah di zamannya, ketika beliau bercerita tentang civitas. Pernah dengar civitas? Civitas ni civilized, bertamadun. Dia mengatakan hanya mereka yang duduk di dalam tembok Greek sahajalah golongan civitas. Sebab itu demokrasi yang diamalkan di Greek itu, demokrasi hanya untuk orang lelaki sahaja.
orang perempuan, kanak-kanak dan hamba dan golongan bukan Greek, mereka tidak boleh mengundi, tidak boleh bersuara. Demokrasi hanya untuk orang sivitas. Dan di luar tembok itu dipanggil sebagai golongan barbarian. Dan pemikiran seperti ini asalnya dia begitu berkembang di kalangan masyarakat Eropah di zaman Roman. Greek kemudian Roman. Empire Roman, dia nampak orang lain sebagai barbarian, sebab tu dia tawan. Dia tawan, dia perangi, dia ambil tanah mereka. Sebab itu kita lihat tamadun Roman antaranya sampai ke tempat negara Arab seperti mana Syria, Jordan, Lebanon dan juga di Mesir, kan? Sehinggalah bila siapa tu mereka dikalahkan oleh barbarian, Attila Dahan, kan? Baru mereka sedap, kan situ. Dan kemudian bermula zaman kegelapan. Malah di zaman kegelapan mereka pun, mereka tetap memandang skeptik terhadap golongan bukan Caucasian. Sebab itu, bagi golongan Eropah di zaman, kita tahu zaman kegelapan mereka. Selepas Roman jatuh, itu mereka hidup di zaman kegelapan. Zaman yang dikuasai Eropah itu oleh gereja dan juga golongan penguasa. Mereka memeras rakyat, menindas dan juga membunuh para ilmuwan. Sebab apa? Kerana kebanyakan para ilmuwan mereka, para saintis, Copernicus, Galileo dan sebagainya, mereka ini cuba mengadaptasi sains yang dihasilkan di Cordova, yang dihasilkan di Baghdad, yang dihasilkan di Egypt untuk dibawa masuk. Dan kita tahu, untuk siapa yang baca buku Hunchback of Notre Dame, bagaimana mesin cetak itu hanya dikuasai oleh golongan gereja saja dan tak dibagi kepada orang awam. Kenapa? Mereka tidak mahu ilmu itu menerangi masyarakat. Sebab kalau ilmu menerangi masyarakat, ia bermaksud berakhir pemerintahan golongan raja dan berakhir pemerintahan golongan istana, golongan gereja. Akhirnya Eropah berada dalam kegelapan tanpa ilmu. Dan mereka itu menakut-nakutkan rakyat mereka, jangan pergi ke Cordova, jangan pergi ke Baghdad, jangan pergi ke tempat Sarakian, golongan Muslim ataupun Muhammadan. Jangan pergi, nanti kamu kena sihir, kamu akan jadi sesat, kamu akan menjadi. Akhirnya berapa banyak hasil-hasil karya dibakar dan sebagainya. Walhal pada waktu tamadun naik kat situ, kan. Dan satu buku yang menarik, saya galakkan sangat kamu baca, tulisan Del Cervantes. Del Cervantes seorang penulis Spanyol. Dia tulis buku yang tajuknya Don Quixote, Don, D-O-N, Quixote, Q-U-I-X-O-R-T-E. Tebal gini. Itu merupakan kritikan beliau terhadap gereja dan kritikan beliau terhadap agama, terhadap Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan itulah Tuhan gereja. Buku itu telah dibakar di zaman kegelapan Eropah dan dibawa keluar dan untuk diterbitkan. Dalam buku itu beliau menceritakan tentang seorang signore. Signore ini orang kaya lah, pemilik tanah. Sebab zaman dulu selain daripada raja, di bawah raja ada pemilik tanah, signore ataupun lord. Kalau di tanah Melayu itu pembesar-pembesar, datuk-datuk, kan. Okey. Signore ini seorang yang cukup banyak membaca. Namanya Don Quixote. Daripada tempat bernamanya La Mancha. Jadi nama Don Quixote de La Mancha. Dalam bahasa Sepanyol dia, Don Quixote daripada La Mancha. Dia oleh kerana banyak membaca, akhirnya dia berada di dalam tahap halusinasi. Dia membayangkan bahawa dirinya ini seorang pahlawan, seorang cavalry, orang naik kuda yang pakai baju besi, yang berkhidmat untuk negara. Kalau di kawasan Inggeris itu sebagai knight, berkhidmat untuk raja. Dan dia kata dia berkhidmat untuk raja dengan satu mission untuk menyelamatkan seorang puteri raja dan melawan musuh-musuh kerajaan, yang mana raja akan memberikan beliau knightship, akan memberikan beliau sebuah pulau dan mengawinkan beliau dengan Duke Luciana, seorang wanita yang beliau minati. Akhirnya dia pun bersiap diri dia pakai baju cavalry ni tadi, naik kuda yang cantik dengan dia punya bukan pedang, itu yang panjang itu, kan, tombak yang panjang dan sebagainya untuk misi tersebut. Dan akhirnya dia dapat seorang peasant ataupun seorang squire. Squire ini
pembantu. Zaman dulu orang setiap orang ada esquire, ada dia punya PA lah. Tapi kalau bahasa zaman sekarang dia macai lah. Dia ada macai. Jadi macai dia namanya Sancho Panza. Sancho Panza yang digambarkan sebagai seorang yang pendek, gemuk, naik dongki. Dia seorang kurus, tinggi, mereka kuda yang terbaik. Jadi mereka ikut mission dia. Yang menarik, Sancho Panza ni ikut kegilaan Don Quixote. Don Quixote, dia punya mission pertama, dia nampak raksasa. Nampak raksasa dia ingin berlawan. Sancho Panza kata, itu bukan raksasa, itu windmill. Dia janji dekat Sancho Panza, kalau dia dapat naik ship, dapat pulau semua, Sancho Panza akan diberikan istana. Jadi Sancho Panza ni, dengan janji yang diberikan itu, dia kata seronok. Dia kata, itu windmill tuan. Dia kata, kau nampak windmill kerana kau telah disihir. Itu sebenarnya raksasa yang datang, aku sebagai pahlawan raja kena berangkat. Dan aku dah janjikan kau benda gini, kau kena ikut aku pula. Jadi Sancho Panza cuba bayangkan. Oh, betul lah ada raksasa. Jadi dia pun, Don Quixote ini berlawan dengan windmill yang menyebabkan dia pun naik sampai kat windmill sampai jatuh, patah kaki, patah tangan. Tapi nak ceritanya, itu tak sudahan. Dia macam-macam. Dia bertemu dengan apa tu, panduan yang ditangkap, dia lepaskan lah apa, dan orang jahat yang kena tangkap dengan apa ni, tentera raja, dia lepaskan. Kerana dia bayangkan orang jahat ni sebagai orang yang ditawan perang, raja suruh, dia jumpa orang kaya, akhirnya sampai dia bodoh-bodohkan dan sebagainya. Nak cerita kat sini, kritikan Des Cervantes ialah bagaimana gunanya. Dia kata Don Quixote ni adalah gambaran kepada Jesus. Jesus yang mengalami halusinasi, menggambarkan, merasai bahawa beliau anak Tuhan dan sebagainya. Dan Jesus telah memperbodohkan pengikutnya, iaitu Sancho Panza. Dan bagi Des Cervantes, orang yang mengikuti ajaran Jesus, mereka ini Sancho Panza, kan? Dan juga bagi golongan yang ekstrim, dia kata ini bukan hanya pada Jesus saja, dan ini juga terpakai kepada semua agama, kepada Gautama, kepada Muhammad, kepada Guru Nanak, kepada semua. Dan yang bodohnya adalah orang yang ikutnya. Kadang ikutnya seperti Sancho Panza yang digambarkan sebagai seorang peasant, seorang yang pendek, gemuk, kan, yang ikut membetul-tuli, yang termakan dengan janji-janji manis, janji ditepati, kan, untuk mendapat habuan dan sebagainya. Akhirnya, buku itu merupakan kritikan dia. Dan pada saya, bagi pengkaji politik, buku itu amat signifikan bagaimana rejim mereka tidaklah jadi Don Quixote, tetapi pengikut-pengikut rejim yang diperbodohkan dengan Buddhis dan sebagainya ini, voucher buku dan sebagainya, adalah umpama Sancho Panza yang dijanjikan dengan janji, kan, yang diberikan Buddhis langsung ikut. Dan saya galakkan anda semua baca. Tapi buku ni nak ceritakan kritikan terhadap kerajaan kegelapan Eropah zaman itu. Bagaimana kerana kegelapan ilmu dinafikan. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu? Bila berlakunya Enlightenment period, zaman pencerahan di Eropah, berakhirnya pemerintahan gereja dan juga pemerintahan raja-raja yang zalim. Dan juga berakhirnya kegelapan dengan banyaknya ilmu dibawa masuk. Ilmu-ilmu falsafah yang diterjemahkan daripada Latin, daripada Greek ke bahasa Arab, dan dibawa masuk ke Eropah, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Berlakunya Enlightenment. Bila berlaku Enlightenment, berlakunya ilmu, mereka terpaksa meletakkan satu hukum supaya Eropah tidak kembali ke zaman kegelapan. Maka mereka timbulkan secularism. Secularism dia amat berkesan di benua Eropah untuk mengelakkan Eropah kembali ke zaman kegelapan. Dan akhirnya kita lihat tamadun Eropah hari ini hasil daripada Enlightenment, zaman pencerahan. Cuma zaman pencerahan ini dia ada dia punya kaitannya. Dia tidak berakhir di situ, dia datang dengan package lain. Oleh kerana pemikiran Civitas, ingat lagi pemikiran Civitas, mereka rasa mereka sebagai civilized, orang lain sebagai barbarian. Bagi Eropah yang keluar daripada kegelapan, mereka merasakan bahawa mereka sekarang sudah berada di pencerahan. Tugas mereka adalah untuk apa? Menyedarkan orang di benua lain
untuk keluar daripada kegelapan. Dan mereka ini hamba, kita ini tuan. Maka bermulalah apa dinamakan sebagai era penjajahan ataupun era colonization period, iaitu mereka merasakan mereka ada tanggungjawab untuk mentamadunkan rakyat di tempat lain, yang berakhir dengan apa? Berakhir dengan mereka mengambil segala kekayaan dan hasil maksud. Di India mereka ambil segala biji permata dan apa ni, hasil maksud. Di Afrika emas, apa ni, permata, belian dan sebagainya. Di tanah Melayu mereka ambil apa ni, biji timah, mengambil getah dan sebagainya. Di China kan, mereka ambil segala apa yang mereka perlukan dan mengambil buruh-buruh untuk dibawa ke Amerika dan bangunkan kan. Jadi ini kita lihat sebagai pemikiran kolonialisme. Okey. Akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada mereka mencorakkan ilmu. Tapi ilmu yang dicorakkan adalah berdasarkan kepada pemikiran tadi, bahawa mereka adalah the one who define the definitions. Mereka memberikan definisi kepada ilmu. Ilmu berdasarkan apa mereka fikirkan. Sebab tu kalau kamu, saya tak tahu dalam ilmu arkitektur bagaimana, kalau kita lihat unsur kebaratan itu lebih, ya ke? Tak. Dia lebih universal. Okey, saya tak tahu itu bidang kamu lah. Tapi yang penting kat sini, tapi sekarang ni semuanya berdasarkan consumerism. Kan, betul? Consumerism betul. Apa yang nak cerita kat sini ialah bagaimana dari segi ekonomi, dari segi ilmu kemanusiaan, kebanyakan dicorakkan oleh konsep tadilah, sivitas dan barbarian. Ini yang dinamakan sebagai modernism. Dan bagi golongan yang mengkritik modernism, mereka dibagi sebagai postmodernism. Itu yang Gaston Bachelard, Foucault dan juga lain-lain yang cuba mengkritik sikap barat ini. Tetapi mereka pula kembali kepada satu ruang yang dinamakan sebagai relativism, yang tidak ada satu benda yang definitif. Okey, saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Ini tak sampai, ini dia cerita dalam forum, pertama-tama soal jawab lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tunggu sini Q&A. Okey, jadi saya serahkan kepada mengajuk sendiri saja. Itu biasalah. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Kalau tengok dari segi pattern sekarang ni, corak antara masyarakat kita, dia juga efek kepada apa yang ada dalam masyarakat kita punya, dari segi mentality, dari segi values, nilai-nilai value yang ada, itu mencorak juga kepada hala tuju pembangunan. Dia bukannya hanya bergantung kepada pemerintah itu sendiri saja, ataupun arkitek ataupun authority saja yang menentukan. Dia macam reflection kepada masyarakat itu adalah authority lah. So dari segi macam mana kita nak peranan masyarakat tu, macam mana kita nak ubah. Sebab kalau kita tak ubah kalau kita tak boleh ubah yang authority ni, at least kita boleh ubah yang masyarakat ni lah, yang untuk menentukan tujuan kita yang lebih baik lah. Okay. Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan. Saya pernah ada pergi family trip ke Alhambra. Okay. So macam memang lawa Alhambra kan, ada kat atas bukit semua kan. Kira dari situ kita boleh appreciate punya architecture dia, lepas tu teknologi dia semua kan, ada air turun semua kan. Tapi macam masa saya jalan-jalan, ada orang Islam kat situ kan, kita duduk macam ada guest house, orang Islam ni guest house kan. Tapi bila kita orang macam cerita, of course lah kita kagum kan. Tapi at one point tu dia cakap dia ada a second view, dia kata macam benda ni dah actually satu pembaziran. Faham tak? So macam bila saya dengar dia punya view tu, macam kira mesti kita ada there's a line, a firm line between kita nak appreciate architecture
ataupun engineering kan, dengan pembaziran. Contoh macam dalam Malaysia pun kita nampak macam, personally bagi saya istana negara macam lebih betul lah. Tapi macam ada orang kata kita nak appreciate, tak tahulah kita cerita macam mana lah, ataupun engineering dia. So macam mana betul? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pendapat Dr. Bazli lah. Okay, saya minat dengan tertarik dengan yang tadi, kitaran tamadun kan, ataupun kitaran pembangunan. So saya nak tanya pendapat lah, macam mana doktor tengok keadaan pembangunan kita sekarang, kita dalam kitaran mana? Okey. Terima kasih. Okey. Soalan pertama, saya ingat kepada satu perbincangan Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ni dia seorang pemikir Muslim daripada Algeria dan tahun 60-an. Dia menarik. Malik bin Nabi ni dia background dia teknologi. Dia grad daripada School of Technology Perancis. Tapi latar belakang keagamaan dia membuatkan telah menolak pushing. Dia telah membawa dia untuk menggali ruang falsafah, dan beliau akan terkenal dengan beberapa teori ataupun pemikiran beliau, antaranya pemikiran tentang idea. Dia bagikan dalam kehidupan manusia ini kita ada 3 jenis realm, 3 jenis ruang pemikiran. Pertama dia kata realm of persona, alamul ashkhas, kita tertarik dengan persona. Oh, kagum dengan orang ni, kagum dengan artis, kagum dengan footballer dan sebagainya. Yang kedua, realm of material, al-alam al-maddi. Dia kata kita kagum dengan benda yang material. Oh, pembangunan, tengok bangunan mencakar langit, macam tadi kita istana negara lah, Alhambra dan sebagainya. Dan yang ketiganya, alam idea, alam al-afkar, iaitu realm of ideas. Dia kata amat malam sekali bagi dia membicarakan tentang kemunduran umat Islam. Bagaimana umat Islam kata terperangkap di dalam 2 realm, 2 dunia yang pertama tadi. Lebih-lebih lagi dengan budaya consumerism yang kita hidup pada hari ini, kita semakin terpejat dekat situ. Di alam persona, kita nampak tokoh ni, tokoh itu, kita terikat kat situ saja. Sebab tu AF boleh laku banyak benda lah kan. Sekarang ni judge selebriti itu, selebriti ini, semuanya kena pada ikon, semuanya kepada persona. Sebab apa? Kita masih di tahap itu. Ataupun alam material, kita hanya fikir pada material sajalah. Bangunan siapa paling tinggi? Negara-negara umat Islam berebut bangunan paling tinggi. Dulu Malaysia, kemudian Dubai, hari ini sekarang Saudi pula. Tanpa melihat kepada unsur-unsur pembangunan minda, bangunan sosial, welfare, sampai melihat kepada idea, hasilan ilmu itu sendiri. Jadi dia kata kita tidak pergi kepada dunia ketiga itu, realm of ideas. Dia kata beza antara Datuk Isaac Newton dengan Isaac Newton. Dia kata apabila apple jatuh kat kepala Isaac Newton, oleh kerana dia hidup di alam idea, maka dia lahirkan teori of gravity yang membawa kepada hukum fizik. Kamu belajar hukum fizik semua ni, sciences, all the sciences that we learn in university since our schooling days is all the post-Newtonian gravity law. Dunia kehidupan kita ni disekat dengan hukum teori gravity Newton, teori fizik Newton, betul? Kita tak boleh nak tengok beyond itu. Quantum fizik pun orang tak berapa nak layan sangat lah, kan? Boleh faham? Berikut saya ni. Tetapi dia kata kalau apple tu jatuh kat kepala Datuk Newton, Datuk Newton punya kepala, adakah Datuk Newton juga akan menghasilkan teori of gravity tadi? Dia tak akan hasilkan. Sebab Datuk dia ada seorang petani. Jatuh atas kepala, dia ambil masuk dalam bakul, esok dia buat jual kat pasar. Jadi beza. Hari ni dia kata bagaimana umat. Yelah, kalau kita nak kata kita di Malaysia sendiri pun
kita lihat di menjangkaui sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, bagaimana kita masih tidak hidup di alam idea perbincangan. Contoh paling simple, dan ini terselah di dalam kehidupan kita. Kita ialah ni pilihan raya dah, tapi kita nak cerita juga konteks politik kan. Debat tidak jadi budaya. Akhirnya orang kita bila mereka mengundi, terutamanya mereka yang berada di luar bandar, apakah kayu ukur mereka? Adakah mereka lihat kepada manifesto? Tak lihat pada manifesto. Adakah mereka melihat kepada idea? Mereka tak lihat pada idea, sebab tu mereka tak layan. Kau nak good governance ke, kau nak korupsi, bersih korupsi ke, kau nak accountability ke, kau nak gitu-gini, itu tak masuk dalam kamus dia. Kamus dia, aku dapat 500 tau, kena bersyukur. Aku dapat kupon RM250, dan kemudian dapat RM200 lagi rebate nak beli smartphone, kena bersyukur. Akhirnya kita tersangkut dengan alam material tadi. Kita tak pergi kepada alam idea. Berbanding negara-negara maju. Debat ni bukan untuk orang menang, tak. Bukan nanti orang kata dia, kalau orang pandai cakap nanti dia menang debat. Politik dia bukan letak gitu. Dia tak habis dekat debat tu. Kalau dia nipu, dia pandai cakap, tapi lepas sudah bawa fakta silap, apa ya? Kan? Kita nak tengok idea itu, pendidikan kepada rakyat. Sebab itu kalau kita lihat masalahnya bukan negara maju, Kenya pun buat presidential debate, Indonesia buat, Thailand pun ada ruang untuk berdebat seperti itu, kan? Jadi Malaysia ni masih negara dunia ketiga lagi lah, setara dengan Botswana dan juga Papua New Guinea dari segi idea. Kita tidak perbincangkan idea. Dan media kita begitu menghukum idea, tidak diperdebatkan pemikiran. Kalau tengok kat TV itu, ya Allah, nak muntah. Hanya selektif orang saja boleh masuk. Betul? Ada orang kena ban dan sebagainya, dan tidak ada pencemahan idea. Turki, saya minta maaf, ini nak cerita je lah. Betul nak cerita tentang apa tu orang Islam dekat sini. Jadi kita majoriti je cerita lah. Di Turki, mereka tidak ada kuliah maghrib. Mereka tidak ada kuliah lepas maghrib. Macam kita subhanallah, kita kuliah maghrib dan sebagainya. Baguslah, itu untuk belajar. Tapi sebenarnya saya pernah belajar di masjid lepas maghrib. Ini malam esok, malam ni pun panggil untuk cerita kuliah maghrib. Saya agak kurang, minta maaf, saya kurang prefer nak belajar. Sebab kebanyakan mereka yang datang untuk kuliah maghrib di masjid itu untuk isi leisure ya. Mereka isi masa lapang. Dulu saya mengajar kitab, dia tak kitab, dia susah nak. Dah penat kerja pagi je datang just nak. Kalau ustaz tu pandai buat lawak macam saya dulu, dia orang akan suka. Kan? Seronok. Sebab ringan, tak berat. Di Turki tidak ada gitu. Di Turki yang ada apa? Di akhbar-akhbar mereka, di majalah-majalah mereka perbincangan tentang idea mereka. Sebab itu kita lihat bagaimana. Anda semua kenal Paulo Coelho kan? Pernah dengar Paulo Coelho, novelis kan? Brazilian novelis. Novel dia yang paling terkenal apa tu? Alchemist, yang telah diterjemahkan kepada 80 lebih bahasa, yang diterbitkan 800 juta kopi di seluruh dunia. Kalau korang tak baca, ketinggalan zaman semua. Madonna baca tau, Obama pun baca. Saya pun kalau untuk SEM pertama, bila awal SEM saya masuk, saya akan suruh anak murid saya baca buku dulu. Walaupun saya mengajar fiqah dekat UIA. Sebab ada cerita tentang journey, tentang apa ni, mengenali diri sendiri. Okey, Paulo Coelho, bukunya diterjemahkan di dalam 80 bahasa, termasuk bahasa Turki dan bahasa Iran, bahasa Parsi. Itu yang dia ketika datang launching buku dia di Iran, di Tehran, dia menangis. Dia kata, aku tak sangka, dia ingat negara fundamentalis macam begini tak baca buku. Dia kata, diterjemahkan. Bahasa Indonesia pun diterjemah, banyak kali diulang cetak. Bahasa Melayu, ini DBP punya salah. Tak Anwar punya salah. Okey, siapa tu? Tak diterjemahkan bahasa Melayu. Okeylah, kita kata kita baca bahasa Inggeris. Tapi orang tak boleh baca bahasa Inggeris.
Kenapa kita haramkan mereka daripada membaca karya-karya seperti ini? Kan? DPP lah, atau institusi terjemahan negara. Dan kalau kita perasan kalau kamu pergi dekat Istanbul, depan Universiti Istanbul, ataupun kamu pergi Indonesia lah, dekat sikit, depan UI itu, Universitas Indonesia, kita akan dapati apa? Toko-toko buku, kedai buku yang besar-besar. Kalau di UI itu bukan sekadar toko buku, di depannya ada kemah-kemah yang jual buku bacakan. Tahu bacakan? Bajak ni lah non, pirated version buku. Betul-betul kat depan kedai buku. Kedai buku tak marah pun, sebab dia tahu ada rakyatnya yang tak punya uang, kan? Tak mampu. Jadi mereka hanya mampu beli buku yang pirated version, dan itu halal di sana, kan? Tapi nak cerita bagaimana pembacaan itu. Ini bila nak cerita tentang macam mana nak ubah pemikiran apa tu rakyat masyarakat, pembacaan lah. Kena luas pembacaan. Bermula dengan pelajar universiti. Jangan duk baca textbook aja. Kena luas. Oh, saya lupa. Selain daripada falsafah, kalau saya jadi menteri pendidikan pendidikan tinggi, saya akan wajibkan universiti ada dengan literature. Tahu literature? Kesusastraan. Kurang-kurang kesusastraan dalam banyak bahasa, dalam banyak budaya dia kena baca. Kalau kesusastraan Cina itu dia kena baca Three Kingdoms, Sangho kan, dia kena baca Sangho. Saya beritahu dengan seorang rakan saya waktu kat UK dulu, jadi daripada negara Cina, saya kata kau baca Sangho tak? Wah, dia kata aku orang Cina, kata memang Sangho ni dia kata teks wajib, kita orang kena hafal semua. Saya cerita ada macam mana kes lubu ni gini-gini ni. Kena kau baca ke? Kata aku kena baca. Kan sebab apa? Sebab aku nak memahami atuk nenek aku. Wasya Ipan Hua kan. Saya kata saya pun separuh Cina. Dan saya pun di Malaysia. Malaysia kita kena fahamkan untuk membentuk satu budaya yang baru, budaya Malaysia. Kita perlu ada sintesis kat situ. Bagaimana mungkin kita nak wujudkan sintesis kalau kita tak faham satu sama lain? Kan? Saya kata kita kena baca. Kalau untuk memahami budaya India, kita kena baca Kautilya, kita kena baca Asoka, kan? Dan kita juga kena baca Tagore, tulisan Tagore. Kalau untuk memahami, saya kata dan budaya Melayu ataupun keadaan sosioekonomi Melayu, Rajau Sepanjang Jalan dan juga Salina itu yang wajib dihabiskan selain kepada sejarah Melayu lama. Begitu juga dengan budaya kalau Central Asia, Timur Leste, kalau budaya Inggeris dan sebagainya, budaya Arab. Jadi saya kata ini benda yang wajib dibacai supaya graduan yang kita hasilkan bukan graduan robot yang hanya fikir untuk mengisi ruang dekat pasaran kerja. Tak, kita mahu graduan yang kita hasilkan menghasilkan kerja, graduan yang kreatif. Sebab itu kita lihat di Amerika, kebanyakan graduate daripada Amerika, lain yang mereka belajar, lain yang mereka buat. Betul? Kebanyakan graduate Amerika lama yang masuk motivasi lah. Jadi sebab mereka belajar semua benda, dan mereka belajar paling pokok sejarah Amerika itu mereka belajar, kena khatamkan. Dan saya rasa kita kena tegak pada orang ini. Kita nak lahirkan universiti, saya tak tahulah macam mana nak lahirkan research universiti lah begitu gini, tetapi kualiti yang kita hasilkan. Zaini Ujang ni kaki baca tau. Dulu saya pernah kerja kat Johor Central Store hampir 30 tahun dulu, hampir 2-3 tahun dulu. Saya muda lagi, baru 25 kan. Saya ingat dulu dia datang, bila petang je dia datang baca sampai bersila. Time tu tak ada orang buat macam itu, dia je buat macam itu. Itu saya kenal, dia tak kenal saya lah. Kita budak lagi waktu tu kan, baru lepas SPM, jaga kedai buku. Jadi kenapa tak boleh buat kepada kamu semua? Okeylah, universiti tak sediakan, tapi kamu kena buat sendiri. Kita kena suburkan budaya perbincangan buku, perbincangan kritis. Tapi untuk pergi membaca yang banyak, kena ubah cara berfikir. Kita kena berfikir kritis dan berfikir analitik, analytical thinking dan juga critical thinking. Tak boleh terima benda bulat-bulat, kena argue, kena skeptik. Tak boleh terima bulat-bulat. Jadi kembali kepada macam di Turkey tu, mereka tak ada kuliah-kuliah
maghrib di masjid, tapi mereka bincang di di akhbar-akhbar, di majalah-majalah, dan akhirnya mereka beragama dengan idea. Boleh nak bincang idea. Saya minta maaf lah, tapi maksudnya kadang-kadang kita beragama, kita dekat Malaysia ni orang Islam lah. Yang lain Allah Alam, saya tak tahu macam mana. Tapi kalau yang kalangan Islam itu, oleh kerana dia dengan ceramah-ceramah yang santai seperti ini, mereka tidak hidup dengan alam idea. Akhirnya dia berakhir beragama itu untuk menjadi pak lebay saja. Boleh jadi pak lebay, dia gagal untuk menghidupkan kembali budaya keilmuan itu sendiri. Akhirnya tak boleh nak kaitkan kehidupan mereka dengan, atau tak boleh nak kaitkan agama itu sebagai solusi kepada masalah kehidupan mereka. Pendidikan. Jadi Malik bin Nabi dia cerita tentang budaya itu, bagaimana budaya ini perlu, boleh sebut budaya apa budaya ni? Malik bin Nabi bagi satu pentafsiran menarik. Dia kata budaya adalah hasil daripada dialog individu dengan alam sekitar. Budaya ini terhasil daripada dialog individu, dan kita sentiasa berdialog sebenarnya dengan alam sekitar kita, dan juga daripada individu dengan individu yang lain. Itu hasil budaya. Sebab itu kadang-kadang kita lihat baik pembangunan dan sebagainya berdasarkan kepada demand. Betul tak? Demand ni sama ada kita create demand ataupun demand yang datang untuk kita survive. Kebanyakan architecture berdasarkan kepada konsep survival. Okeylah, dululah dalam bentuk yang primitif, tapi dalam bentuk sekarang lebih kepada survival dalam kerangka consumerism. Kecuali bagi golongan sosialis yang melihat bahawa survival dalam kerangka society, social. Dan izinkan saya untuk mengambil konsep yang dibawa oleh Ziauddin Sardar. Ini seorang, dia mengaku dia polimat lah, dia poyo lah, perasan sendiri. Dia tahu polimat. Polimat ni dia tahu segala jenis ilmu. Macam kita sebut Farabi, Ghazali tadi. Universiti di Cordoba dulu, di Baghdad dulu, tujuannya nak lahirkan polimat. Sebab itu namanya universal. Universiti ni pendekatan universal. Dia tak boleh jadi kilang. Kalau jadi kilang kita tak namakan universiti, kita namakan dia politeknik. Sebab tu di Jerman dia beza antara politeknik dengan universiti. Tapi sekarang ni dia pun dah arus consumerism tu kuat sangat lah. Dia pun dah tukar semua politeknik tu menjadi universiti. Tapi di Jerman susah nak dulu. Tapi nak ceritanya, bagaimana Ziauddin Sardar kata sains itu, dia mengkritik golongan yang begitu obses dengan penamaan sains Islam. Kan kat sini UTM kamu ada fakulti sains Islam, betul tak? Sains halal. Sains Islam ke sains halal? Apalah macam itulah kan. Ada budak nak buat master, dia datang jumpa saya dekat rumah kat KL. Saya kata pertama, saya tak pasti apa yang kamu katakan sains Islam ataupun sains halal. Dia kata, oh sains halal ni kita buat tentang yang makanan sunnah lah, tentang kismis, jampi dan sebagainya. Pertama saya kata saya tak setuju dengan apa yang disebut sebagai makanan sunnah. Saya kata apa yang sunnah? Dia kata ni kurma, buah tin, lagi apa tu sauda lah, apa-apa yang Nabi sebut. Saya kata Nabi sebut, Nabi makan sebab dia hidup kat negara Arab. Kalau Nabi itu hidup kat Malaysia, makanan sunnah kita durian tau. Dan juga cincaro. Saya kata tidak, itu konsep. Tapi saya katakan healthy living, itu saya faham. Healthy living secara Nabi. Nabi Muhammad ajar kita makan supaya makan benda yang tidak membahayakan kita. Makan sebelum kenyang. Kalau kenyang kena berhenti, kan? Dan bila kita nak makan, kita ingatkan jiran sebelah. Konsep ingatkan jiran sebelah. Nabi ajar kita hidup untuk caring and sharing. Itu sunnah saya kata. Tapi kalau nak kata ada makanan sunnah, kismis, jampi, air jampi, ini saya tak percaya. Saya minta maaf, saya kata ini tak saintifik dan ini bukan Islam. Ini bukan level riam of idea. Ini riam pak lebay. Kan? Yang dengar ceramah dekat masjid saja. Malam ni saya pergi ceramah kat masjid. Tak, bukannya nak melekeh. Maksudnya kita kena upgrade pemikiran itu. Kena argue, kena critical. Benda tu kena ada evidence.
Jadi yang disebutkan, Syafuddin Sardar disebut tentang sains Islam. Apa dia kata? Sains Islam itu adalah terletak pada penggunaan dia, consequences. Kalau sains itu diciptakan untuk membawa kemusnahan, itu tidak Islamik. Linus itu tidak Islamik, kan? Kalau kita katakan sains itu dicipta untuk kegunaan setengah orang membuat keuntungan, dan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain, itu tidak Islamik. Sebab itu kita lihat penggunaan sains. Kamu pernah dengar nama ni tak? Apa tu? Bani Musa. Tak pernah dengar? Balik nanti Google lah. Bani Musa, 3 beradik. Dan juga Al-Jazari, ALJAZA apa? Saya bukan seorang romantisis. Tahu romantisis? Romantisis dia suka cerita benda zaman apa dan sebagainya. Oh, dulu Islam gemilang, dulu ada. Tak, saya bukan gitu. Tapi kita ingin belajar daripada past untuk create the future. We learn from the past to create the future. Okay. Dia nak bagi tarikh masa berhenti. Bila ada saya datang je jauh ni biar. Okey, nak cerita je. Al-Jazari, saintis Islam zaman dulu, oleh kerana mereka tak hidup di zaman Macintosh dan juga zaman IBM, jadi mereka lebih ikhlas. Konsep mereka bila mereka invent, bila mereka cipta sesuatu, bila mereka nak buat rumah dan sebagainya gitu kan, konsepnya satu, minal haq ilal khalq, daripada Tuhan kepada makhluk. Bila sebut makhluk, dia bukan sekadar manusia, alam sekitar dan haiwan. Sebab itu invention mereka adalah dialog mereka dengan alam sekitar dan dialog mereka dengan masyarakat. Bukan maksud dialog dia bercakap, tak, dia lihat apa masalah masyarakat. Oh, masalah masyarakat, dia tak ada air yang boleh sampai ke rumah, dulu tak ada piping system. Jadi mereka cipta aqueduct. Kita pergi ke Turki, sistem aqueduct 1000 tahun dulu masih ada lagi, 400 tahun dulu masih ada lagi. Dan kalau aqueduct itu memindahkan air daripada bukit pergi ke bawah, okey, itu kita boleh terima lah. Itu siapa pun boleh buat. Ataupun dekat Oman itu, kalau kita pergi dari sistem yang dia panggil Falaj ini sistem apa ni, piping. Dia ambil air daripada apa tu atas gunung untuk disalurkan ke padang pasir untuk mereka tanam tumbuhan. Kalau kamu pergi ke Oman masih ada lagi benda ni. Jadi aqueduct itu daripada tanah rendah, daripada bukit, kan, untuk naik ke bukit yang lebih tinggi lagi. Contohnya untuk bagikan air kepada masjid apa tu, Masjid Biru di Istanbul. Itu atas bukit tau. Daripada satu bukit dia buat aqueduct untuk alirkan air kepada bukit itu. Dan satu konsep, kalau kamu pergi sama ada di Morocco, ini dipanggil Northern Africa, ataupun Moorish architecture ataupun Turkic architecture, mereka mementingkan pancuran air, fountain. Untuk apa? Perhiasan, dia bukan untuk estetik saja tau. Konsep utamanya ialah tauhid, konsep kesucian, nak bersihkan diri, nak ambil wudu. Orang datang untuk, jadi di rumah, di istana, di masjid-masjid terutamanya ada air pancuran yang dialirkan airnya melalui aqueduct daripada tempat yang apa di bukit-bukit untuk tempat yang lebih tinggi. Teknologi itu dibuat untuk apa? Minal haq. Benda ni daripada Tuhan, ilmu kita daripada Tuhan. Ilal haq, untuk memudahkan manusia. Dan mereka tak ambil copyright, dia tak ambil royalty, dia buat lillahi ta'ala. Kenapa? Mereka hidup di realm of idea, dia bukan hidup di realm of material untuk ambil keuntungan. Jadi begitu juga konsep ini yang kita kena hidup, inspirasi ini. Dan mereka juga hidup dengan satu konsep yang dinamakan Islam. Kenapa Islam? Reform. Tak, Islam, okay, reform is part of Islam. Islam ni saya tak jumpa satu perkataan Inggeris yang sesuai nak kata Islam. Reform adalah Islam, revive adalah Islam, kan? Perfection adalah Islam, repairing adalah Islam. Jadi Islam itu konsep apa ni? A continuous struggle towards perfection. Nampak masyarakat ada masalah, kita cuba bantu masyarakat. Nampak masyarakat
kita cuba upgrade kehidupan masyarakat. Kita dapat sistem yang pincang, kita perbaiki. Sistem yang elok, kita kekalkan dan tingkatkan lagi. Itu konsep Islam. Jadi para pencipta, contohnya macam Al-Jazari. Al-Jazari ni, kalau kamu pergi dekat KLCC baru-baru ni ada pameran Sultans of Science. Ada pergi tak? Tak pergi ya? Sultan of Science menarik. Dia ada satu konsep ni, apa ni? Jam, menara. Konsep robotik. Robotik yang tercipta, yang diilhamkan oleh Al-Jazari ini berdasarkan konsep apa? Automata. Untuk apa? Dia buat tu untuk suka-suka tak? Dia buat tu untuk memberitahu waktu solat dan memberitahu peredaran pagi dan petang. Dan dia buat tu untuk masyarakat. Jadi konsep yang paling penting Zainuddin Sardar tekankan ialah dalam teknologi, dalam seni bina, dalam sains, dalam apa saja kita buat, kita kena pastikan kita pulangkan kepada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Minal haq ila khalq. Daripada Allah kepada manusia. Ini samalah dengan soalan tentang pembaziran dan sebagainya. Betul, saya setuju kalau zaman ini pembaziran, tapi zaman Al-Hamra dulu benda itu tak jadi pembaziran, dia jadi sebahagian daripada trend yang ada pada zaman itu. Tapi kalau kita hari ini nak habiskan sampai juta-juta ringgit nak buat benda tu, sedangkan orang masih ramai tak ada rumah lagi, macam duduk kat Tanjung Piai tu, ataupun duduk kat setengah kawasan dekat Kelambatan dan juga Bakar Batu, saya rasa itu satu pembaziran. Dan kat mana tahap kita hari ini, kita tak membazir sistem perumahan. Dan tadi saya mau berbincang dengan orang rumah saya lah. Kebetulan dia jadi pengarah untuk buat program apa tu, wanita dan kerjaya dari kacamata Islam. Okey. Kadang-kadang orang-orang apa ni, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, dia terperangkap dalam kerangka hukum, dalam kerangka legalistic mindset. Haram, halal, haram, halal. Dia kurang melihat daripada konsep moral dan juga consequentialistic. Dia kurang melihat daripada konsep apa ni, moral realization. Pada saya, isu wanita dan kerjaya ini dia kena lihat di luar kerangka hukum dan sebagainya, tetapi kita kena lihat keperluan masyarakat. Dan jangan lihat keperluan golongan pemodal semata-mata. Tak boleh lihat golongan apa ni, kapitalis semata-mata. Kan, nanti kita terperangkap dalam apa ni, rat race, apa ni, consumerism. Tapi hari ini kenapa perlu, tahu tak, apa ni, di Johor bilangan pekerja asing lebih daripada 200,000. Sorry, di Johor baru saja. Dan bila ramai pekerja asing, mereka datang jauh daripada keluarga dan sebagainya. Sama ada masalah sosial, masalah kesihatan, dan juga masalah dia mengambil ruang pekerjaan. Di dalam keadaan wanita di Johor baru, di Johor secara amnya ramai yang tidak bekerja. Kenapa mereka tidak bekerja? Kerana anak-anak. Jadi pada saya sekarang ni, kalau kita lihat, kita wanita, kalau kita ingin wanita bekerja, kerana kita tak mahu warga asing ambil ni. Sebab bila ada warga asing, pengaliran duit kita akan lari keluar. Sedangkan duit kita nak biar berada dalam masyarakat kita sendiri. Nak tak nak, sama ada jabatan-jabatan kerajaan, jabatan kerajaan satuan ni, kilang-kilang dan sebagainya, mereka kena wujudkan crash ataupun taman jagaan kanak-kanak di dalam kilang-kilang. Dan juga kalau contohnya kita ada orang yang bekerja di shopping complex dan sebagainya, kena ada crash untuk anak-anak orang bekerja kat situ. Wanita kesan pada family. Dan kalau kita nak jadi kerajaan yang pro family, kat Malaysia ni tak ada ideologi lah. Sayang sekali, politik kita tak ada ideologi. Yang ada duit logi. Tak. Dia macam kat UK ada, kalau pro family, kita ada grup yang pro family, ada grup yang pro environment, ada Green Party dan sebagainya. Sini Green Party PAS lah, kan? Sana Green Party environment, ada parti yang pro apa tu, market dan sebagainya. Jadi ada ideologi. Dibentukkan polisi mereka berdasarkan ideologi. Kalau kita bentuk pro family, kita kena wujudkan macam itu. Dan social worker kena banyakkan untuk jaga benda ni. Social worker yang dibayar gaji.
Dan kalau nak tanya tahap mana kita, cuma bila sebut tentang apa tu, tentang apa Hamra tadi, saya galakkan kamu baca, cari kat YouTube, tulis Andalus Maulana Iqbal. Maulana Iqbal ni seorang penyair daripada Pakistan. Dia dapat gelaran Sir Iqbal. Maulana Iqbal from Lahore, Iqbal al-Lahori dalam bahasa Urdu namanya. Ketika dia pergi Andalus, dia menangis dan telah tulis satu puisi yang saya galakkan kamu baca, yang saya pasti kamu akan menangis juga. Ya. Kecuali kalau hati kamu sekeras batu. Dan bila sebut tentang Alhambra, kalau kamu perasan ada satu menara, bangunan menara yang kalau masuk ke dalam tu dia diuruskan oleh Roger Brody Foundation. Pergi ya? Tak perasan? Okey, Roger Brody Foundation. Roger Brody ni seorang saintis Perancis yang masuk Islam. Dia masuk Islam kerana dia jumpa ayat tentang ni, fingerprint, bahawa fingerprint manusia ni berbeza. Dalam Islam dah sebut, modern sciences pada kurun ke-19 baru pasal benda tu. Jadi Roger Brody dia buat foundation dia mengambil menjaga yang menara tadi. Dalam salah satu bilik tu dia letakkan 3 patung dan ada dialognya. Moses bin Maimon, Ibn Rushd dan juga siapa lagi, saya lupa soal lagi, menggambarkan 3 tokoh falsafah dan saintis pada zaman Andalus daripada 3 agama utama, Islam, Judaism dan juga Christianity. Mereka berdialog, dan itu suasana yang wujud, suasana keilmuan dan suasana la convivencia, iaitu kehidupan bersama yang wujud dia. Lepas tu di Malaysia kita perlukan convivencia yang baru untuk Malaysia, supaya berlakunya percambahan idea, sintesis kepada idea, dan kita tidak mahu perkara yang kita katakan surface ataupun yang sekadar tempelan saja. Kita tak mahu slogan, kita nak benar-benar kehidupan yang kita free untuk bincangkan idea. Kita tidak ada prejudice, kita tidak ada perasaan sensitivity perkauman. Kita tidak ada perkauman prejudice dan juga kebencian ataupun perasaan perkauman. Tapi kita kena mulakan universiti dulu lah. Kalau universiti pun tak mula, payah. Ni kat universiti pun yang Kelantan dulu, Kelantan belakang kan, yang gaduh pun gaduh kita lah. Tak jadilah. Ataupun ikut kumpulan-kumpulan lah. Itu tak mahu lah. Kita kena suasana yang saya rasa itu dah jawab pada semua soalan 3 tadi. Wallahualam bisawab. Dan minta maaf kerana ambil waktu yang lama sangat dan memberikan kamu semua. Harapan saya supaya kamu boleh terus membaca dan bersikaplah kritis dan bersikap analitik. Wallahualam bisawab.